Kabin maya akan bermula sebentar lagi. Sedia. 3, 2, 1. Sidang maya yang budiman menelusuri norma baharu. Saksikan pelancaran Bulan Kemerdekaan ke-64 peringkat IPG Campus Pendidikan Islam tahun 2021. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang berusaha Puan Haliza binti Hamzah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang dihormati Puan Hajah Noreha binti Sarkawi, Ketua Jabatan Sains Kognitif, merangkap penyelaras Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, ahli jawatan kuasa sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam bagi tahun 2021. Hadirin hadirat yang dimuliakan, majlis kita pada hari ini dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Abdul Rahman Syazuli bin Muhammad Tahir dari PISMP 1.01 untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu ayat 177 surah Al-Baqarah yang bertemakan asas-asas kebajikan, dan terjemahannya akan disampaikan oleh saudara Syahrul Naim bin Abdul Muhti dari PISMP 1.01. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakin البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu adalah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala kitab, dan sekalian Nabi, dan berdemanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, iaitu beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Terima kasih diucapkan kepada saudara Abdul Rahman, Syazuli dan Syahrul Naim. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam menyambut Hari Kebangsaan, pelbagai bangsa rakyat disatukan, hargai nilai erti kemerdekaan bebas daripada pengaruh penjajahan. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Surilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang dihormati Puan Hajah Noreha binti Sarkawi, Ketua Jabatan Sains Kognitif, merangkap penyelaras Bulan Kebangsaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021 untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dengan sukacitanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang berusaha Puan Haliza binti Hamzah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, para staf, para pelajar dan semua warga IPG Kampus Pendidikan Islam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama dalam pelancaran sambutan Bulan Kemerdekaan. Malaysia Prihatin adalah tema Hari Kemerdekaan pada tahun ini.
Seperti tahun sebelumnya, Jabatan Sains Kognitif telah diamanahkan untuk bersama-sama jabatan juga unit lain bagi mengendalikan aktiviti untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam kalangan warga kampus kita. Suatu yang membanggakan adalah walaupun pada tahun ini kita berada dalam norma baharu, tetapi kesemua jabatan dan unit telah turut sama-sama merancang aktiviti yang akan dijalankan. Untuk pengetahuan semua, terdapat sebanyak 13 acara telah dirancang di bawah kelolaan dan jabatan unit. Terima kasih kami ucapkan kepada jabatan dan unit yang bersungguh-sungguh dalam menyemarakkan lagi sambutan kemerdekaan peringkat Kamas. Di antara acara yang dipertandingkan adalah poster digital, lagu patriotik, pertandingan fotografi, pertandingan membaca berita dalam bahasa Arab dan lain-lain. Hadirin sekalian, seperti tahun sebelum ini, pertandingan hiasan paling patriotik antara jabatan dan unit merupakan acara utama yang mendapat sambutan hangat. Justru itu, pertandingan ini terus diadakan tetapi disesuaikan dengan norma baharu. Tahniah kepada unit khidmat pengurusan yang telah memikul tanggungjawab bagi mengendalikan pertandingan hiasan Google Site paling patriotik. Hadirin sekalian, acara yang dipertandingkan mencakupi kategori pensyarah dan staf, kategori pelajar, juga kategori terbuka. Oleh itu, saya menyeru, marilah kita sama-sama menyertai pertandingan yang telah diraih. Kesimpulannya, banyak acara yang akan dipertandingkan. Justru itu, di sinilah kita sepatutnya sama-sama menyertai pertandingan, seterusnya mencurahkan bakat dan kreativiti dalam menguasai teknologi digital pada masa kini. Kesemua acara yang akan dipertandingkan boleh dilihat melalui laman web rasmi Jabatan dan Unit. Para hadirin yang dihormati sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi, Tuan Pengarah dan Timbalan Pengarah. Khususnya pada hari ini juga, ucapan terima kasih yang tak terhingga ditujukan kepada Tuan Pengarah kerana sudi merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan. Ucapan tahniah dan terima kasih juga tujukan kepada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit yang sama-sama menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan tahun 2021. Ucapan tahniah dan terima kasih juga ditujukan kepada semua pelajar Matematik Ambilan Jun 2017 yang pada ketika ini membantu mengendalikan majlis pada petang ini. Akhir sekali, jutaan terima kasih dan penghargaan dan tahniah kepada semua ahli Jabatan Sains Kognitif yang menjadi tulang belakang kepada program sambutan Bulan Kemerdekaan. Sebenarnya, inilah majlis Bulan Kemerdekaan yang terakhir kepada dua orang ahli Jabatan Sains Kognitif yang bakal bersara, iaitu Dr. Ismail Radwan dan Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Osman. Sebelum saya menamatkan ucapan ini, saya mewakili Jabatan Sains Kognitif juga memohon ribuan kemaafan seandainya ada sebarang kekurangan dalam kami mengendalikan majlis ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Malaysia prihatin. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Noreha binti Sarkawi atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, sirih junjung penuh bererti, indahnya adat tidak terperi. Tibalah saat masa dinanti mendengar amanat ucapan perasmi. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan ucapan perasmian pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan
mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Haliza binti Hamzah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang dihormati Puan Noreha binti Sarkawi, Ketua Jabatan Sains Kognitif Merangkap Penyelaras Program Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021. Yang dihormati barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, pegawai pengurusan, staf, jawatan kuasa perwakilan pelajar dan siswa pendidik serta semua warga IPG Kampus yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat IPG KPI tahun 2021. Kita juga bersyukur kerana kita dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang aman, harmoni di negara Malaysia yang tercinta. Walaupun di kala ini kita menghadapi situasi pandemik COVID-19, namun dalam pemerhatian saya, semua warga IPG Kampus Pendidikan Islam sentiasa berusaha untuk patuh pada SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Oleh itu, di sini saya menyeru dan mengajak semua warga kampus agar sentiasa mengingatkan bahawa kita masih belum menang dalam menangani COVID-19 ini. Dan jumlah rakyat Malaysia yang dijangkiti pada hari ini lebih 1 juta orang. Di sinilah tema Malaysia Prihatin menunjukkan kerelevanannya untuk kita menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-64, dan kita berdoa agar Allah memelihara kita semua dan menghindari Malaysia daripada penularan COVID-19 yang lebih serius. Hadirin hadirat yang Allah kasihi, sepanjang bulan kemerdekaan ini, pelbagai program bakal diadakan. Program ini walaupun diadakan keseluruhannya secara maya, namun dengan keprihatinan seluruh warga kampus serta penyelarasan terbaik oleh Jabatan Sains Kognitif, insya-Allah saya yakin semua program yang dirancang akan berjalan lancar. Dan saya menyeru, jika Malaysia prihatin untuk seluruh warga Malaysia, tagline itu juga saya sematkan kepada seluruh warga melaungkan KPI prihatin melalui penghayatan konsep kepimpinan mawaddah di kampus ini, iaitu mesra amanah, akrab wawasan, dinamik dedikasi, akhlak dan harmoni. Hadirin hadirat sekalian, bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme, saya menggesa agar semua jabatan dan unit untuk menggalakkan penyertaan aktif semua pensyarah dan pelajar dalam aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Kesemua aktiviti ini diadakan bukan sahaja untuk menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan warga kampus, namun ia menonjolkan kreativiti pelajar dan pensyarah dalam
menguasai teknologi digital pada masa kini. Saya percaya perasaan cinta kita kepada negara inilah yang boleh menjadi tali pengikat utama kepada perpaduan bangsa di negara ini. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita tentu berasa berbangga setiap kali para pensyarah dan pelajar mengharumkan nama kampus IPG KPI dalam semua program dan pertandingan yang mereka ceburi. Kejayaan ini menunjukkan semangat KPI prihatin memang telah ada dalam diri setiap warga kampus. Begitu juga apabila warga KPI menghadapi kesusahan, seperti ada dalam kalangan warga kampus ini yang dijangkiti COVID-19, tidak putus-putus doa dari seluruh warga kampus tanpa mengira kaum dan agama dipanjatkan kepada rakan-rakan dan siswa pendidik yang diuji oleh Allah ini. Itulah keprihatinan yang telah ada dalam kalangan warga kampus ini. Secara zahirnya, kasih sayang dan saling mengambil tahu serta mendoakan antara satu sama lain telah wujud dalam diri setiap warga kampus. Itulah roh kepimpinan mawaddah yang perlu dihayati dan dibudayakan oleh setiap warga. Pepatah Melayu dalam pantun Melayu lama mengatakan pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh ku bayar, hutang budi ku bawa mati. Hadirin yang dikasihi sekalian, perasaan yang penuh emosi ini lahir dari rasa ikhlas mencintai IPG KPI secara khusus dan mencintai negara ini secara am. Kita mengenepikan sama ada rakan senegara kita itu berlainan bangsa, berlainan agama dengan kita. Yang penting warga KPI berjaya, berada duduk bersama dalam satu ikatan kasih sayang dan persaudaraan sebagai warga negara Malaysia yang tercinta. Begitulah tema Malaysia Prihatin sempena Bulan Kemerdekaan 2021. Hadirin yang dikasihi sekalian, di sini saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Jabatan Sengkon Aktif, kepada jabatan-jabatan dan unit yang merancang dan menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPG KPI 2021. Saya difahamkan terdapat 13 aktiviti yang dirancang dan semuanya dilaksanakan secara dalam talian yang melibatkan seluruh warga kampus. Ucapan tahniah saya ukirkan kepada pelajar Matematik Ambilan Jun 2017 yang mengendalikan program ini. Meskipun pada hari ini mereka telah pun menamatkan pengajian dan sedang menunggu penempatan, namun masih memberi sumbangan kepada kampus KPI sebagai alumni. Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus membuat segala perancangan persediaan acara pada hari ini. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Dr. Abdul Rahman atas ucapan dan kesudian menyempurnakan majlis perasmian sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya mari sama-sama kita saksikan gimmick dan montaj pelancaran Bulan Kemerdekaan IPG Kampus Pendidikan Islam 2021 yang telah disediakan. Untuk itu, sama-sama kita saksikan. Place your hand on the scale.
Training. Identity confirmed. Access granted. It's finished! The Jets surrendered this morning! The war is over! Hooray! The war is over! Kawan-kawan, mari sini! Ini adalah kabaran baik. Peperangan sudah habis. Kita sudah menang dan Jepun kalah! Nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Siani, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh kesatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Wah, banyak aktiviti dan pertandingan yang dijalankan. Ada 13 aktiviti semuanya. Ini bagus ni. Serta Ilaya ikut kategori sendiri. Macam, cubalah. Sama-sama lihat. Hebat tak? Terima kasih. Selamat mencuba. Dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka! 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 Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Dihormati Dr. Khairul Anwar bin Abu Osman, Penolong Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus Pendidikan Islam untuk menyampaikan ceramah sempena pelancaran sambutan kemerdekaan yang bertajuk Memaknakan Kemerdekaan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang berbahagia Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam, yang berusaha Puan Haliza Hamzah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, para pelajar, seluruh warga IPG Kampus Pendidikan Islam, seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih meminjamkan
untuk kita nikmat kehidupan, kita masih hidup hinggalah ke saat ini, dan Allah Ta'ala juga masih meminjamkan untuk kita nikmat kesihatan. Alhamdulillah. Tanpa kita lupakan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit, khususnya COVID-19. Sama-sama kita mendoakan kepada Allah agar Allah Ta'ala mengurniakan mereka kesembuhan. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat keamanan, keharmonian, ya. Yang mana nikmat-nikmat ini sangat berkait dengan nikmat kemerdekaan. Oleh kerana itu, nikmat merdeka ini adalah satu nikmat yang sangat berharga yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah, bila tiba bulan Ogos setiap tahun, ya, tak kiralah di mana sekalipun di negara kita ini, akan ada sambutan bulan kemerdekaan, ya. Nanti bila tiba 31 Ogos 2021, maka genaplah negara kita merdeka. 64 tahun negara kita merdeka, 64 tahun. Berarti mereka yang lahir sebelum kemerdekaan ataupun pada tahun kemerdekaan, semuanya dah pencen. Kita yang sedang berkhidmat ini adalah generasi yang lahir selepas kemerdekaan, ya. Barangkali inilah antara kepentingan sambutan kemerdekaan ini terus diadakan saban tahun. Lebih-lebih lagi untuk kita generasi yang tidak melalui, tidak merasai susah payahnya generasi awal berjuang untuk membebaskan tanah air tercinta ini dari penjajah, ya. Berjuang untuk kemerdekaan. Bila kita lakukan sambutan kemerdekaan ini, bulan kemerdekaan ini, maka tidak lain dan tidak bukan, yang pertama kita hasratkan melalui sambutan bulan kemerdekaan ini, kita dapat zahirkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas anugerah kemerdekaan ini, ya. Dan kita tahu bila merdeka maka adanya nikmat keamanan, ya. Bila adanya nikmat keamanan, maka kita dapat melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita, ya. Uniknya dalam Al-Quran ada dinyatakan dalam surah Ibrahim ayat 35, yang mana dikaitkan aman dengan iman, ya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sadaqallahu azim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, ya, jadikanlah negeri ini, Makkah, sebuah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku, anak-anak aku, dari perbuatan menyembah berhala. Ada dua perkara lah ayat ini. Pertama, Nabi Ibrahim minta nikmat aman. Mekah itu menjadi sebuah negeri yang aman. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa untuk keimanan, makna tidak melakukan syirik. Aman dan iman itu sangat berkait, kerana dengan keamananlah kita berpeluang untuk memperbanyakkan amal soleh, melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah, ya, yang akhirnya menatijahkan keimanan. Baik, itu yang pertama, ya, kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui nikmat kemerdekaan, dan kita berdoa bersungguh-sungguh agar Allah Ta'ala kekalkan nikmat kemerdekaan ini sampai bila-bila, insya-Allah. Dan kita pun sebenarnya tidak pasti apa yang akan berlaku esok, apa yang akan berlaku lusa, ya. Barangkali di kalangan kita menganggap kerana dia lihat hari ini semuanya okey, tak ada masalah, maka dia beranggapan esok lusa pun akan jadi begitu, tahun depan pun akan jadi begitu, menyebabkan kita mensia-siakan nikmat keamanan yang Allah berikan melalui kemerdekaan ini. Berarti kita tak bersungguh-sungguh beramal.
Dan hari ini pun kita diuji kan, daripada tahun lepas, bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19 ini, maka kita lihat bagaimana kehidupan kita berbeza sebelum ini dengan sekarang ini. Ya, banyak perkara yang kita tak mampu lakukan, agak terbatas. Ya. Dan kita pun tak pasti apakah yang akan berlaku selepas berakhirnya COVID. Cuma kita terus berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kebaikan, Allah Ta'ala kekalkan keamanan. Jadi rebut peluang ini. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada beberapa riwayat Nabi menyebut badiru bil a'mal. Badiru bil a'mali fitanan, badiru bil a'mali sab'an, badiru bil a'mali sittan. Banyak lagi riwayat yang lain. Nabi kata segeralah beramal sebelum tiba 7 perkara, sebelum tiba 6 perkara, sebelum tiba fitnah-fitnah, ujian-ujian besar. Kenapa? Bila berlaku perkara-perkara ini, maka ketika itu kita akan disibukkan dengan banyak perkara sehingga kita tak sempat betul-betul beramal, memperbanyakkan amalan. Baik. Jadi itu yang pertama, kita nak zahirkan kesyukuran. Yang kedua, bila kita sambut bulan kemerdekaan ini, tujuannya adalah untuk kita nak menghargai, mengenang dan menghargai jasa dan pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu, generasi-generasi awal, mereka yang berjuang ratusan tahun membebaskan tanah air kita dari penjajah. Kan? Bermula dari tahun 1511, Portugis masuk menawan Melaka, kemudian pula Belanda pada tahun 1641, kemudian 1786, ini orang putih mula datang ke tanah Melayu, ke Pulau Pinang yang pertama, kemudian 1941 Jepun, kemudian 1945 British, begitulah ratusan tahun. Dan kita melihat nenek moyang kita, para pejuang, mereka tidak mendiamkan diri. Mereka tak berdiam diri. Mereka terus berjuang, dan ramai yang terkorban, ramai yang gugur syahid. Sehinggalah kita hari ini menikmati kemerdekaan itu. Sepatutnya bila kita menikmati kemerdekaan ini, maka tidak boleh tidak kita perlu melihat usaha-usaha generasi awal sehinggalah kita dapat hidup dalam keadaan aman damai, dengan keadaan harmoni ini. Analogi mudahnya macam kita makan buah lah kan, di IPG kita bila tiba musim rambutan, pokok-pokok rambutan dengan banyak buah kan, yang berkualiti, sedap, manis. Ramai yang pergi petik buah, tidakkah kita terlintas ketika kita mengambil buah tersebut, siapa yang tanam pokok ini sehingga kita dapat menuai hasilnya, kita dapat menikmati buahnya. Yang makan masa yang tanam untuk kita makan masa beberapa tahun. Jadi itulah analoginya untuk kemerdekaan. Kita yang hidup dalam keadaan aman tentram, aman damai ini, tidak boleh tidak kita kena kenang jasa mereka yang bersusah payah sebenarnya. Kita mendoakan kepada mereka, apa yang mereka lakukan itulah sebagai satu jariah, pahala yang berterusan di atas nikmat keamanan yang kita kecapi pada hari ini. Begitu juga bila dibuat sambutan kemerdekaan ini, maka diharapkan akan timbullah kecintaan kepada negara, kecintaan yang menuntut pengorbanan. Kita sanggup berkorban untuk maslahah, kepentingan, kebaikan negara kita. Begitu juga bila kita cintakan kepada negara, maka kita akan ada rasa tanggungjawab terhadap negara. Kita akan membantu, menyokong segala usaha untuk meletakkan negara kita ini di tempat yang terbaik. Ini antara objektif lah sambutan kemerdekaan ini.
Dan yang utama untuk kita bincangkan bila kita bicarakan tentang kemerdekaan ini adalah makna merdeka itu sendiri. Kerana kalau kita salah ertikan, maka ia akan membawa kepada salah tindakan. Anak-anak muda barangkali mereka bila mereka menyebut tentang merdeka, barangkali ada yang menganggap merdeka itu adalah satu kebebasan. Kebebasan mutlak, bebas nak buat apa saja, merdeka, kan? Sebagaimana anak-anak kita bila habis peperiksaan SPM, ada yang melaungkan merdeka, maksudnya mereka dah bebas dah, tak payah baca buku, tak terikat dengan sekolah, tak payah pergi sekolah, kan, umpamanya. Jadi salah faham tentang merdeka itu akan menyebabkan salah faham kepada tindakan. Maka kemerdekaan itu apa sebenarnya, kan? Betul, kemerdekaan itu salah satu maknanya adalah kebebasan. Kebebasan, kita bebas dari penjajah, betul. Penjajah sudah tidak ada. Dan juga dengan bila sebut kemerdekaan adalah kebebasan kita untuk berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu merdeka. Kalau merdeka dari sudut makna asalnya adalah kita bebaslah daripada cengkaman penjajah, kan? Tapi kita nak bawa makna merdeka dengan sesuatu yang relevan pada hari ini, sesuai dengan tindakan kita. Merdeka dengan maksud kebebasan kita untuk berusaha, berikhtiar untuk kebaikan, untuk mencari kebaikan. Kalau seorang pelajar, maka kemerdekaan bagi dirinya adalah dia bebas berusaha untuk menambahkan kualiti ilmunya. Kalau bagi seorang Muslim, maka merdeka itu adalah dia bebas untuk menjalankan hak dan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintah Allah, kan, memperbanyakkan amal soleh ke arah untuk memperbaiki kualiti keislamannya, kualiti diri seorang Muslim. Kalau seorang pemimpin, pun sama. Bila sebut pemimpin yang merdeka, berarti pemimpin yang dia boleh merancang, bebas merancang sesuatu yang baik untuk negaranya, berwawasan, tidak ada campur tangan luar. Ini merdeka, maksud merdeka kebebasan kita berikhtiar, berusaha. Dalam erti kemerdekaan inilah kita perlu mengisi nikmat kemerdekaan ini. Dalam keadaan kita diberi ruang untuk memilih, kita diberi ruang untuk berusaha, kita diberi ruang untuk berikhtiar. Kalau ditanya kepada kita, ke mana kita nak bawa negara kita? Kalau dahulu alasannya penjajah, kita tak boleh buat itu, kita tak boleh buat ini. Sekarang penjajah sudah tidak ada. Penjajah yang fizikal, walaupun penjajahan bentuk lain tu masih lagi ada. Kita dijajah dari sudut mungkin pemikiran, kita dijajah dari sudut budaya mungkin, tapi saya nak masukkan di sini bila kita sebenarnya tidak ada halangan penjajah itu tidak ada. Kita bebas menentukan ke mana kita nak bawa negara kita. Kalau ditanya kita nak bawa ke mana, apa model negara, negara kita ni nak mengambil model apa? Kalau kita baca Al-Quran, kita pernah jumpa kerajaan Sabak, satu tempat di Yaman yang namanya Sabak. Kerajaan Sabak ini hebatnya, dipanggil negeri Sabak ini sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Sabak ini adalah sebuah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang tayyibah, yang baik. Baik dari sudut ekonominya, baik dari sudut sosialnya, baik dari sudut politiknya, baiklah dari segala sudut. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang amat pengampun. Ada dua ciri yang disebutkan tentang negara Sabak ini atau negeri Sabak ini. Pertama, tayyibah, sebuah negeri yang baik, baik yang tadilah kita sebut.
segenap aspeknya. Yang kedua adalah Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, dalam arti kata Allah Ta'ala meredai kehidupan mereka, dinaungi dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua elemen negara Sabak atau negeri Sabak ini sehingga menjadikan dia sebuah negeri yang hebat. Pertama, baik dari sudut pengurusan negaranya itu, sama ada sosial, ekonomi dan sebagainya. Yang kedua adalah keimanan dan ketakwaan penduduknya. Yang itu yang diterjemahkan sebagai Warabbun Ghafur, Tuhan yang bersifat pengampun. Jadi dua elemen inilah yang sebenarnya kita nak bawa dalam negara kita untuk menjadikan negara kita ini juga baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, sebuah negara yang tayyibah, baik dari sudut ekonominya, baik dari sudut sosialnya, baik dari sudut politiknya, baik dari sudut pelbagai sudutnya lah. Dan pada masa yang sama, masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa. Dan kita lihat macam mana Sabak, Masya Allah, sebuah negeri yang sangat hebat, hasil pertanian yang tak putus-putus, kebun yang sangat subur, sehingga orang yang tinggal luar Sabak tu datang ke Sabak untuk mengambil kebaikan dan manfaat. Dan hebatnya penduduk Sabak ketika itu, mereka tidak ada perasaan tamak, malah mereka mengalu-alukan orang luar yang datang untuk berkongsi kebaikan, berkongsi hasil mahsul yang ada di Sabak. Cuma Sabak ini bila sampai satu tahap, generasi-generasi yang berikutnya, apa yang berlaku adalah mereka hanya tinggal satu ciri sahaja, tayyibah sahaja, tidak Rabbun Ghafur. Dalam arti kata mereka masih ada teknologi yang hebat, mereka masih ada kebun-kebun yang subur, tetapi mereka kufur kepada Allah. Mereka kufur kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan empangan Maghrib yang menakungkan air, yang memberikan kesuburan kepada tanam-tanaman yang ada, maka Allah takdirkan empangan ini pecah. Bila pecah, mengubah landscape Sabak itu. Daripada pokok-pokok yang mengeluarkan buah-buahan yang sedap, akhirnya pokok-pokok yang tumbuh tu pokok-pokok yang tidak ada manfaatnya, yang berduri, buah-buah yang kelat dan sebagainya lah, yang tidak boleh dimakan. Jadi negara kita nak dibawa sebegitu. Pertama, baik dari sudut pengurusannya, pelbagai aspek pengurusan dalam sebuah negara. Dan yang kedua adalah keimanan dan ketakwaan penduduknya. Dan perkara ini pun disebut dalam Al-Quran kalau kita rujuk surah Al-A'raf, ayat yang ke-30, ayat yang ke-96, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu alazim. Allah Ta'ala menyatakan, dan sekiranya penduduk di sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Yang turun dari langit bawa kebaikan, yang keluar dari bumi juga membawa kebaikan. Itu hebatnya kita panggil penduduk yang beriman dan bertakwa. Baik. Selain pada itu, selain daripada kemerdekaan yang bawa makna kita bebas untuk berusaha dan berikhtiar untuk menambah baik kehidupan kita ini, kemerdekaan juga mungkin kalau kita lihat situasi kita hari ini yang sedang dalam kita panggil suasana pandemik ini, maka merdeka itu juga sebenarnya kita bebas dari wabak COVID-19 ni. Dalam situasi kita sekarang lah kan, dia sebut merdeka, kita bebas daripada wabak penyakit
Yang sekarang ni kita belum lagi merdeka aspek itu. Maka perlulah ada perjuangan, kesungguhan, pengorbanan supaya akhirnya nanti kita akan merdeka dari wabak penyakit ini. Sikap kita waktu pandemik ini sangat penting. Selain usaha kita menjaga SOP, kebergantungan kita kepada Allah itu juga sangat penting. Doa kita kepada Allah agar Allah Ta'ala mengangkat. Kita tak tahu musibah yang datang ini apa puncanya, apa faktornya. Kita bermuhasabah. Barangkali ada kesilapan, kesalahan yang pernah kita lakukan, yang menyebabkan Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian yang sangat berat. Sebab itulah dalam situasi kita hari ini, dalam usaha kita nak merdeka daripada COVID-19, maka kita perlu bermuhasabah, kita perlu banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat musibah ini. Begitu juga bila kita sebut kemerdekaan dengan makna yang lebih halus, iaitu kita berjaya memerdekakan diri kita ini dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sehingga kita kata kita berjaya memerdekakan diri kita daripada cengkaman dunia ini. Dunia penting, tetapi dunia itu tidak menghalang kita untuk mendapatkan nikmat hakiki pada hari akhirat. Dalam arti kata, dunia kita ini dijadikan sebagai sebab untuk kita mendapat nikmat pada hari akhirat. Jadi memerdekakan diri dari sifat mazmumah ini perlukan kepada mujahadah yang tinggi. Kita bercakap soal merdeka, negara merdeka, penjajah sudah tidak ada. Hakikatnya diri kita sendiri masing-masing, lihat diri masing-masing, ada ramai yang masih belum merdeka. Makna gagal untuk membuang sifat-sifat mazmumah, bebas daripada cengkaman sifat-sifat yang tercela. Macam-macam lah sifat kita kata dengki, hasad dengki tu, sifat kita kata pemarah. Pemarah ni maksudnya di tempat yang tak sepatutnya lah, pelbagai khianat, pelbagai lagi sifat-sifat mazmumah yang lain yang ada dalam diri kita. Riya, ujub, takabur, semua itulah perlukan kepada mujahadah untuk kita bebaskan. Kita bersyukur Allah dah bebaskan negara kita daripada penjajah, dan kita kena berusaha untuk bebaskan, merdekakan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela ini. Yang akhir sekali kita nak merdekakan diri kita daripada cengkaman dunia ini. Dunia adalah alat, dunia adalah wasilah, bukanlah ghayah, bukanlah matlamat, tetapi dunia adalah wasilah, alat untuk kita nak mendapat habuan yang lebih istimewa pada hari akhirat. Sebab itulah selalu kita dengar ada penceramah yang sebut, merdekakan diri kita di dunia, kita akan merdeka pada hari akhirat nanti. Maksudnya merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, merdekakan diri kita daripada maksiat dan kemungkaran, merdekakan diri kita daripada sifat tamak kepada dunia ini, sifat malas, sifat-sifat yang menghalang kita menjadi hamba Allah yang baik. Natijahnya kita akan merdeka di akhirat. Merdeka di akhirat maksudnya kita akan dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah kita panggil kemerdekaan sebenar. Kemerdekaan sebenar adalah bila mana kita berjaya dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah serba sedikit perkongsian sempena bulan kemerdekaan ini, dan insya-Allah sama-sama kita memupuk semangat cintakan negara, semangat sanggup berkorban untuk negara, dan kita doakan sungguh-sungguh mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan nikmat
kemerdekaan, nikmat keamanan ini, dan pada masa yang sama kita juga berdoa kepada Allah agar Allah merdekakan kita dari wabak yang sedang melanda ini. Itu sahaja perkongsian ringkas. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li walakum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pengajaran yang diperolehi daripada ceramah yang disampaikan ini. Semoga kita mendapat iktibar yang bermakna khususnya kepada generasi selepas merdeka. Sekali lagi majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, memohon berkat Yang Maha Esa. Untuk memberkati lagi majlis pelancaran sambutan bulan kemerdekaan ini, marilah kita mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Puzi bin Osman. Majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Puzi bin Osman, penolong Ketua Jabatan Sains Kognitif, untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat baginda. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepada-Mu kerana dengan nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka kami terus menikmati nikmat kehidupan yang Engkau kurniakan kepada negara kami. Lantaran itu, seluruh rakyat di negara ini dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Sempena sambutan perayaan bulan kemerdekaan yang ke-64, peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam tahun ini, kami memohon ihsan dari-Mu ya Allah, agar Engkau kurniakan kami kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami daripada segala kemungkaran dan kemaksiatan. Lindungi dan peliharalah kami daripada segala bencana dan wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kami dan dunia seluruhnya. Kau angkatlah wabak ini daripada negara kami dan daripada muka bumi ini. Sembuhkanlah sahabat-sahabat, rakan-rakan dan ahli keluarga kami yang diuji dengan status positif COVID-19 dan yang sedang menjalani rawatan. Sembuhkanlah mereka ya Allah dengan kesempurnaan dan kesembuhan yang sempurna. Anugerahkanlah kami kesihatan yang berpanjangan agar kami dapat terus menabur bakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, kekalkanlah pembangunan yang telah dilaksanakan, sama ada yang berbentuk material ataupun spiritual. Martabatkanlah negara kami dan seluruh rakyat di negara ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah kerana kemajuan yang kami kecapi hari ini adalah hasil daripada kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami 64 tahun yang lalu. Ya Allah, ya Tuhan yang menguasai sekalian alam, Engkau pelihara Malaysia, negara kami yang kami cintai ini. Engkau kekalkan perpaduan antara kami demi kepentingan rakyat dan negara Malaysia yang tercinta. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu kerana dapat hidup dalam suasana aman, damai, harmoni, saling mempercayai, saling menghormati, serta tolong-menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara kami sehingga ke hari ini. Allahumma ya Muhaimin ya Hafiz, Engkau kekalkanlah kemerdekaan ini untuk generasi kami dan generasi yang akan datang. Engkau kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat dan kesabaran yang tinggi untuk membentuk generasi baru yang akan menghargai dan mempertahankan kemerdekaan ini, agar perjuangan awal yang telah dirintis oleh orang-orang terdahulu daripada kami tidaklah menjadi sia-sia.
Peliharalah kemerdekaan ini, Ya Allah, agar bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, berdisiplin, bertoleransi, pemurah, peramah, dan hidup dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa bagaikan satu keluarga. Peliharalah, Ya Allah, kemerdekaan ini, supaya hati kami, jiwa kami, dan minda kami sentiasa berada dalam keimanan yang teguh, dan dengannya dapat kami menumpukan usaha memakmurkan negara Malaysia yang tercinta ini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Puzi atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Sebelum tirai dilabuhkan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu IPGM sebagai simbolik kecintaan kita kepada profesion keguruan. Dipersilakan. Institut Pendidikan Guru, kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Kewibawaan berintegriti, keunggulan peribadi, menteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kejayaan dihormati, tidak jemu menimba ilmu, makin setulus hati dan budi. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kejayaan dihormati, tidak jemu menimba ilmu, makin setulus hati dan budi. IPG Malaysia berikrar membentuk guru berkualiti, penyayang berakhlak mulia, mendukung visi-misi IPG, mendukung visi-misi IPG. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya nyanyian itu tadi, maka berakhirlah majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021. Sekalung penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan majlis pada kali ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.